warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكن اليوم؟ إن شاء الله اليوم سندرس موضوع جديد. طيب قبل نبدأ دراستنا سنراجع أول قد درسنا عن فعل الماضي ثم فعل المضارع. طيب فعل الماضي kita faham tentang kata kerja yang melibatkan masa yang telah berlaku, dan fi'lul mudhari' masa yang akan datang ataupun sekarang. Idzan al-yawm sanadrusu tasrif fi'lul amri. Okey, hari ini kita akan tengok tentang fi'lul amri. Fi'lul amri. Okey, fi'lul amri ni agak berbeza sebab dia melibatkan perbuatan, arahan untuk melakukan sesuatu, permintaan untuk melakukan perbuatan. Okey, Ustazah dah bagi dekat kamu itu table macam ni, Ustazah panggil magic table. Formula yang senang untuk kita faham penggunaan fi'lul madhi, fi'lul mudhari', fi'lul amri mengikut dhamir-dhamir yang telah ditetapkan. Okey, kita ada dhamir ghaib, summa dhamir mukhatab, dhamir mutakallim yang warna merah ni. Okey, Ustazah dah sesuaikan tempat dia, kedudukan dia dengan penggunaan tasrif fi'lul madhi, fi'lul mudhari' wa fi'lul amri. Okey, kita dah tengok, kita dah buat latihan sebelum ni fi'lul madhi dengan fi'lul mudhari'. Hari ni kita nak fokuskan pada fi'lul amri. Fi'lul amri, okey, kalau tengok kat sini fi'lul amri hanya ada pada line ataupun satu baris dengan dhamir mukhatab sahaja. Sebab apa? Sebab salah satunya fi'lul amri adalah melibatkan arahan yang perlu kepada penggunaan kata ganti diri yang orang tu ada depan kita. Kita mestilah kita bercakap ataupun suruh orang yang ada depan kita. Sebab tu fi'lul amri hanya khusus untuk dhamir mukhatab saja, iaitu dhamir anta, antum, antum, anti, antum, antuna, kamu lelaki, kamu perempuan, awak lelaki, awak perempuan. Okey. Baik, unzur ila kitabul madrasi safha wahid isnani sita. Ini boleh tengok dalam buku teks juga. Fi'lul amri awalan. Okey, dia bagi contoh uktub, ishrab, il'ab. Baik, summa saniyan huwa al-fi'lu allazi yadullu ala talabi amalin fil hadiri awil mustaqbali. Ia adalah fi'il ataupun perbuatan yang menunjukkan permintaan untuk melakukan perbuatan tersebut pada waktu hadir, sekarang ataupun yang akan datang. Okey, itulah ta'rif bagi fi'lul amri. Summa yusaghu fi'lul amri min sighatil mudhari'i bihazfil mudhara'ati min awwalihi. Okey, sighah fi'il amr ni akan terjadi ataupun diambil daripada sighah fi'il mudhari' dengan bihazfi, dengan memadam ataupun membuang huruf mudhara'ah pada awalnya. Saya kita tengok, kalau kamu ingat apa huruf mudhara'ah, apa ada 4 tu. Apa tu saya kita akan tengok. Kemudian yang keempat, rabi'an la yusaghu fi'lul amri illa lil mukhatabi. Tidak ada sirah bagi fi'il amr kecuali untuk muhatab yang saya terangkan sebelum ni, untuk dhamir anta, anti tu. Summa akhiruhu mabniyun daiman. Okey, di akhirnya adalah mabni. Hukum dia adalah mabni. Mabni ni lawan dia mu'rab. Yang ni kita belum sentuh lagi, sebelum sentuh lagi untuk kamu. Mabni adalah di akhirnya tu tak berubah, berlawan dengan mu'rab. Di akhirnya itu berubah dari segi baris ataupun huruf di hujungnya tu. Okey, summa harakatu fi'lul amri al-asliyah as-sukun. Okey, harakah baris fi'il amr yang asal adalah sukun. Sebab tu kalau contoh kita tengok kat sini, uktub, ishrab, il'ab. Okey, macam mana nak jadi? Kita akan masuk kepada penerangan seterusnya. Baik, summa. Okey, inilah fi'lul mudhari'. Kalau kamu boleh tengok rujukan fi kitabul madrasi safhah wahid salasa. Huruful mudhari' arba'ah, alif, nun, ta, ya, ataupun secara ringkasnya kita ada sebut sebagai anai tu, alif, nun, ya, ta. Okey, kita akan fokus huruf mudhara'ah yang kat depan ni lah akan dibuang nanti untuk jadikan dia fi'lul amri. Okey, dhamir, kemudian fi'lul amri hanya melibatkan dhamir mukhatab
anta antum antum, anti antum antuna, dan dia hanya kita perlu fokus kepada perubahan yang berlaku pada fi'lul mudhari'. Dia tak sentuh fi'lul madhi sebab kita akan rujuk kepada fi'lul mudhari'. Okey. Jadi dia akan jadi tasrif dia lebih kurang macam ni. Muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak dia if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Okey, so tak bariskan baris ain fi'il kat sini, fa'ala ni. Ain fi'il kat sini Ustaz tak bariskan sebab ain dia ni nanti akan ikut ain pada fi'lul mudhari'. Ain fi'il pada fi'lul mudhari'. Okey. Kalau unzur ila kitabul madrasi safha 1 isnani 7. Okey, tasrifu fi'lul amri. Macam mana kita nak jadikan fi'lul amri? Okey, dia punya turutan tadi adalah anta taktubu. Contoh, summa kita buang huruf, boleh rujuk pada buku teks, kemudian safha 1 isnani 7, kamu akan tengok ada anta taktubu, taktub, kemudian dia jadi uktub. Jadi step yang pertama adalah kita buang harful mudhara'ah yang kat depan tu, kita gantikan dengan harful alif untuk fi'lul amar. Kemudian sukunkan huruf terakhir. Kemudian untuk menentukan baris alif fi'il amar ni, kita kena tengok ke baris pada ain fi'il bagi harful pada tasrif fi'lul mudhari'. Jadi formula dia kat sini kalau kita tengok ni bentuk macam bukit kat atas ni, dhammah, dhammah. Jadi kalau ain fi'il pada fi'lul mudhari' dhammah, maka alif pada fi'lul amar pun dhammah. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fathah, kasrah. Sebab tu dia akan jadi taktub, jadi uktub. Tajlis dia akan jadi ijlis. Kemudian tazhab dia jadi izhab. Okey, yang ni dia punya tasrif dia kita kena hafal lah. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, izhabna. Yang ni nak tak nak memang kena hafal. Okey, cuma baris dia saja yang berbeza mengikut ain fi'il pada fi'lul mudhari' yang menentukan baris bagi alif fi'lul amri. Okey, boleh dapat yang tu. Kemudian kita akan tengok yang ni lah formulanya. Secara ringkasnya macam ni. Kalau ain fi'il pada fi'lul mudhari' dhammah, maka alif fi'il amar pun dhammah. Kalau kasrah, kasrah. Kalau fathah, kasrah. Okey, kebanyakannya kita ada jumpa biasa kita baca dalam Quran pun macam ni juga. Bila ada alif yang tak berbaris, kita tengok huruf tengah selepas tu kan. Okey. Okey, ini kotak ringkas atau secara ringkasnya macam mana daripada fi'lul madhi jadi fi'lul mudhari' dan kita akan tukar kepada fi'lul amri. Okey, kalau kat sini Ustaz dah ringkaskan fa'ala yaf'alu. Okey, kalau tengok fi'lul madhi fa'ala, atas wazan fa'ala. Paling basic macam mana pun dalam ilmu qawaid ataupun ilmu nahwu ni, kita atas wazan ni kita mesti akan balik kepada fa'ala. Kita akan cari huruf asal dia atas wazan fa'ala. Jadi kat sini fa'ala kita ada kataba, jalasa, dhahaba. Okey, jadi kalau sebut fa fi'il, maka huruf yang depan ni adalah atas wazan fa fi'il. Kalau ain fi'il, huruf yang tengah ni ta, la, ha ni, maka di atas wazan ain fi'il. Maka huruf lam atas wazan huruf lam ni ba, sa, ba. Jadi kat sini adalah atas wazan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Jadi bila sebut je benda tu kita dah boleh nampak mana satu kedudukan mengikut wazan fa'ala. Okey, kat sini yaf'alu dah ditambah huruf mudhara'ah ya kat depan dia. Okey, jadi apa yang kita perlu buat adalah hazfu huruf mudhara'ah ya kat sini. Okey, ya yang kat depan ni kita semua kita akan buang untuk jadikan fi'il amar. Kemudian badala bi harfil alif li fi'lil amri dan ganti dengan huruf alif untuk jadikan dia fi'lul amar. Okey, jadi bila kita dah buang ya kat sini, kita dah jadi, kita gantikan dengan huruf alif. Kemudian kita nak tentukan baris ain fi'il.
baris ain fa'il macam mana. Jadi kat sini kalau yaktubu, kita dah buang tu, kita dah ni alif ni kita nak baca, kita tengok ta ni baris dia adalah dhammah, maka alif dia automatik akan jadi dhammah. Jalasa ni dia akan jadi kasrah sebab lam fi'il dia berbaris kasrah, jadi alif dia pun dibaca dengan kasrah. Yazhabu, izhab dia akan jadi izhab sebab ha dia berbaris fathah, jadi alif fi'lul amri berbaris kasrah. Okey, boleh faham kan? Dhammah dengan dhammah, kasrah dengan kasrah, fathah dengan kasrah. Okey, ini yang Ustaz kata wazan sulasi. Yang paling basic macam ni, fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'alu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ila yaf'alu if'al, fa'ula yaf'ulu uf'ul, fa'ila yaf'ailu if'il. Okey. Yang ni kena hafal. Kemudian yang lain-lain tu dia lebih kepada ada rubai, khumasi, sudasi. Yang ni insya-Allah kita akan belajar nanti ya. Okey. Al-an sanaqumu at-tadribat. Kita akan buat sikit tadribat, nak tengok faham ke tak. Okey, soal huna hawil al-fi'l al-mudhari' al-ati ila al-amri. Okey, fi'l al-madhi dia la taraka, fi'l al-mudhari' dia yatruku. Jadi fi'lul amar macam ni kita nak tengok. Kita tengok baris pada ain fi'il dia baris dhammah ni, dekat huruf ra ni baris dia dhammah. Jadi formula dia dhammah dengan dhammah, maka dia akan jadi utruk. Alima ya'lamu dia akan jadi i'lam. Jalasa yajlisu, lam ni baris kasrah, maka alif pun baris kasrah. Ijlis. Sakata yaskutu, dhammah, baris dhammah, kaf ni baris dhammah, maka alif pun baris dhammah. Hamida yahmadu, mim ni baris fathah, maka alif dia baris kasrah, dia akan jadi ihmad. Okey, boleh nampak tak perubahan yang berlaku dari fi'lul madhi ke mudhari', daripada fi'lul mudhari' kepada fi'lul amri. Okey, summa sarrif al-af'al al-mudhara'ata al-atiyah ila al-af'al al-amri. Okey, dia suruh kita tasrifkan fi'il mudhari' berikut kepada fi'lul amri. Dia bagi fi'lul mudhari' dia yasma'u. Ain fa'il kat sini huruf mim. Mim berbaris fathah, maka alif pada fi'lul amri bakal baris kasrah. Okey, kamu wazankan mengikut kotak kecil yang sediakan kat sini ni. Muzakkar, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, mengikut kedudukan dia. Dhamir dia anta, anti, antuma. Anta, antum, antum, anti, antuma, antuna. Jadi dia akan jadi, untuk anta akan jadi isma, if'al. Okey. Kemudian antuma dia akan jadi isma'a. Antum dia akan jadi isma'u. Anti isma'i, antuma isma'a. Okey, kat bawah sekali ni antuma ni betul kan, di antunna sepatutnya. Antunna. Isma'na. Sama tak bunyi dia dengan wazan fi'lul amr yang Ustazah sediakan kat sini. Baik, okey, wa khulasatul qaul, kita dapat faham tentang fi'lul amar. Tak nak kita kena kenal pasti dulu kedudukan dan baris ain fi'il pada fi'lul mudhari'. Okey, kemudian kita kena buang huruf mudhara'ah, alif nun ya ta kat depan tu kita kena buang. Kita ganti dengan huruf alif bagi fi'lul amar. Dan kena ingat fi'lul amri ni hanya ada pada dhamir mukhatab. Sebab apa? Sebab dia bila kita melibatkan arahan, dialog apa semua, kita mesti bercakap dengan orang yang ada depan kita. Kita mesti bersama dengan dia. Walaupun kalau kita cakap dengan telefon pun kita mesti dah masih gunakan kata ganti diri awak kan, kamu. Jadi sebab itulah fi'lul amri khusus untuk dhamir mukhatab saja. Okey, saya rasa setakat tu saya punya penerangan ringkas, pengenalan awal, pengenalan ringkas tentang fi'lul amri. Harapnya dapat membantu. Syukran.